SPM macam mana, dan yang awak buat tu itu sebenarnya soalan format SPM. Okay, kita terus pergi pada soalan ya. Okay, betul kan soalan ni? Ya. Okay. Siapa yang tulis jawapan saja soalan dia, awak tengok sini balik lah. Okay, awak tengok pada jawapan awak. Okay, untuk pengetahuan awak, pertama sekali cikgu terangkan sedikit. Okay. Cikgu lebih, okay, yang ni soalan ni cikgu fokuskan kepada soalan kertas 2. Okay. Kita tahu kertas 2 seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merangkumi 60 markah, terdapat 8 soalan. Okay, ada 8 soalan. Dan di sini latihan yang cikgu beri pada awak ni, contoh soalan bahagian A ni cikgu hanya bagi 2 soalan sahaja. Okay, ini contoh soalan bahagian A. Jumlah soalan kalau SPM sebenar ada 8. Okay, yang ni cikgu beri ada 2. Okay, 2 soalan. Dan jumlah markah bahagian A 60 markah. Okay. Dan untuk bahagian B soalannya 20 markah dan bahagian C adalah 20 markah juga. Okey, cikgu kita pergi pada bahagian A dulu. Nanti cikgu akan fokuskan macam mana bentuk soalan bahagian B. Dan awak boleh tengok cara awak menjawab macam mana dan cara menjawab yang sebenar macam mana. Ya. Okey. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, kita ada, diberi sini terdapat 4 jenis cecair P, Q, R dan S. Okay, berjisim 1 kilogram pada suhu 30 darjah Celsius. Okay, disimpan dalam peti sejuk untuk dibekukan. Okay, dia telah satu highlight di sini, dia telah nyatakan bahawa ada 4 jenis cecair yang berbeza lah. Disimpan pada suhu kejap, salah pula pen cikgu ni. Sekejap. Sini boleh. Okey. Sebentar. Cikgu kena tutup ni dulu. Okey, highlight ni. Okay, tak apalah. Okey, tak apa. Technical problem sikit. Okey. Cikgu guna pen lah, tak boleh guna highlighter. Okey. Okey, jadi suhu diberi, suhu cecair ni awalnya semuanya 30 darjah Celsius. Okey. Tak kira untuk P, Q, R dan S. Okey. Kemudian disimpan dalam peti sejuk untuk kita bekukan. Okey. Jadi dia beri sini senarai. Okey, ada 4 jenis. Kemudian dia beri muatan haba tertentu setiap cecair dan diberi takat beku lah. Okay, takat beku.
masing-masing bagi cecair. Bermakna untuk satu cecair ini beku, bagi Q bekunya pada 6 darjah Celsius, Q 5, R 4 dan S pada 2. Itu maksudnya suhu akhir bagi setiap cecair untuk ia membeku. Okey, jadi yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Okey, cikgu nak kita seoranglah tolong jawab. Okey, ada yang nak jawab? Cikgu panggil. Apa yang ada Megat? Megat. Megat Syah ada kan? Ada tak Megat? Oh Megat Syah. Dah terleft pula Megat. Okey. Lain tak berapa nak okey. Nuha? Nuha ada tak? Nuha boleh Nuha? Nuha Fahada? Cikgu Aimuni nak masuk. Kalau ikut boleh masuk ya. Cikgu dah auto admit dia. Nuha ada tak? Ya. Ada Nuha? Ya, saya. Apa dia Nuha? Muatan haba tentu. Dah buat tak? Apa jawapannya Nuha? Boleh tak Nuha? Apakah maksud muatan haba tentu? Lain tak okey ke? Okay, tak apa, kita pergi pada siapa yang boleh ni. Nazira, boleh tak Nazira? Ya, cikgu. Boleh tak tolong bagi cikgu maksud muatan haba tentu? Apa dia muatan haba tentu? Soalan yang pertama kan? Fitri Nur Nazira. Saya buat macam ni, cikgu. Mhm. Muatan haba tentu C bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kg bahan itu. Okey, tanya Nazira. Okey, betul jawapan Nazira. Okey, yang lain yang ni cikgu tak tulis lah ya. Awak dengar supaya ni definisi ni ada dalam buku teks pun ada. Okey, macam mana kita nak dapat satu markah penuh? Okey, awak kena pastikan awak dapat satu markah penuh. Okey, macam Nazira tadi jawab, tanya aja kalau macam tu yang Nazira tulis memang dapatlah satu markah penuh. Okey, jadi bermakna pertama sekali mesti ada perkataan kuantiti haba. Okey, kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Kena nyatakan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram. Jadi dia mesti ada 3 point lah. Kalau kata cikgu tulis kat sini, maksudnya mesti ada tulis kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Kemudian bagi apa? Bagi 1 kilogram jisim bahan. Dia mesti ada tiga-tiga ni. Okey, mesti ada tiga-tiga ni.
baru cukup satu markah. Okay, kalau tak ada point 33 tu dia takkan cukup walaupun satu markah saja. Ya. Definisi maksud kena tepat. Okay. Dan untuk pengetahuan awak dalam fizik, kertas format SPM memang banyak ditanyakan tentang maksud. Dalam kertas 2 bahagian A pun ada. Kalau bahagian A tu mungkin dalam 3-4 soalan juga 3-4 soalan tentang maksud. Kemudian soalan bahagian B pun akan ada satu, soalan bahagian C pun akan ada satu. Okay. Jadi tu sebab cikgu sangat tekankan sangat-sangat bila buat nota, apa istilah-istilah fizik, yang konsep-konsep fizik yang kita belajar bagi setiap bab mesti tulis maksud. Ya. Tu cikgu sangat highlight dan nota awak highlight mana satu maksud bagi setiap istilah fizik yang kita belajar, konsep-konsep fizik yang kita belajar. Okay. Sebabnya soalan ni sering ditanya. Ya. Sebab selalu sangatlah bila soalan ni nampak kita akan ambil remeh sebab markah satu markah saja. Ya. Tapi sangat pentinglah kita faham apa itu konsep-konsep dalam fizik. Okey. Jadi bila pergi soalan B1, hitung kuantiti dibebaskan bagi setiap tercair berikut. Dia minta awak cari untuk P, Q, R dan S. Cikgu nak sepatutnya semua dah buat kan. Awak bila cikgu sebut nama tu awak bagi berapa jawapan awak. Kemudian baru kita kira lah. Cumanya kalau ini hitung kuantiti haba, untuk soalan ni kita akan guna formulanya adalah apa? Cikgu highlight di sini dulu. Kalau kita guna formula Q, kuantiti haba M, C, theta kan. Ni ya, MC, ni delta theta. Okey. M jisim, C muatan haba tentu, kemudian perubahan suhu. Nah. Okey, untuk soalan satu, siapa boleh bagi cikgu jawapan? Izatul Syifa ada kan? Izatul Syifa dari 4 nano. Ya, saya. Dah buat tak? B1 liquid P. Saya silap guna formula, cikgu. Ya. Saya tersilap guna formula. Awak guna formula apa? Apa formula awak pakai? Sekejap. Saya guna C sama dengan QM theta. C sama dengan O. Awak cari C ke? Syifa cari C Oh, okey. Kalau kita tengok soalan ni, okey, kawan yang lain sama ya. C ni muatan haba tentu. Okey, Q ni kuantiti haba ataupun tenaga haba. Dalam soalan ni kita nak cari kuantiti haba. Okey. Jadi kena guna Q sama juga dengan MC theta. Okey, C dah diberi ya. Untuk pengetahuan awak, C dekat mana? C, ni C. Ni C kan? Muatan haba tentu. Okey, kalau macam tu tak apa Syifa nanti boleh betulkan, buat pembetulan di situlah. Okey, yang lain ada tak yang betul? Cuba, siapa yang ada cuba buat betul boleh bagi cikgu jawapan. Guna formula yang betul, berapa kiraan dia? 1 darab 160 darab 30 dapat 4,800 Joule. Syirah Ya. Berapa Syirah? Ulang Syirah. 1 darab 160 darab 30 dapat 4,800 Joule. Okey, awak darab dengan 30 suhu 30. Ya. Okey, bagus percubaan Syirah.
Okey. Okey, Syira buat. Okey, kita tengok betul tak Syira buat. Okey. Okey, Syira kata dia buat 1 kilo lah kan di SIM. Okey, dia punya P kita tengok atas ni 160. Okey, betul. Okey, dia guna 160 joule per 3 minit supaya awak nampak. Ini matahari bertentu. Okey, perubahan suhu. Okay, untuk matahari bertentu kita mesti letak perubahan suhu. Okay, Syira terus letak 30. Okey, 30 itu suhu awal bagi cecair. Okey, sekarang dia kata ini kita kena fahamkan untuk dibekukan. Nampak ni? Dia akan dibekukan. Jadi suhu akhir bagi setiap cecair ni adalah ini. Yang diberi dalam jadual. Ini semua suhu akhir. Okey. Suhu akhir bagi P, Q, R dan juga S. Jadi kalau begitu, perbezaan suhu kita mesti tulis suhu akhir tolak suhu awal. Ni tolong ingat ya. Suhu akhir mesti tolak dengan suhu awal. Okey, suhu akhir tolak dengan suhu awal. Okey. Jadi di sini suhu akhir dia adalah 6. Okey. Suhu awal dia 30. Okey, 30. Okey. Jadi di sini kita kena buat macam ni lah, 6 tolak 30. Okey, ada yang tanya, ada tak yang tanya pernah pelajar buat, cikgu kalau saya buat suhu yang tinggi tolak dengan suhu yang rendah. Okey, suhu yang tinggi tolak suhu yang rendah. Okey. Soalan ni awak tengok formula ni. Ni perubahan suhu kan. Dia nak perubahan suhu. Okay, jadi kalau untuk perubahan suhu ni, kita boleh ambil perbezaan suhu itu sahaja. Jadi kita boleh tulis, kita boleh ambil suhu, tak kira lah suhu akhir atau suhu awal, kita ambil suhu yang tinggi tolak suhu yang rendah. Jadi kata kalau awak nak tulis 30 tolak 6 pun boleh. Okay, 30 tolak 6 pun boleh. Cuma yang ni bila awak kira, awak akan dapat jawapan kat sini dia negatif lah. Okay, negatif maksudnya 300 negatif. Ni kalau kira ni akan dapat 3,440. Okay, sebab ni haba, so joule lah. Okay, joule. Okay, cuma beza di sini bila dia negatif bermakna kuantiti haba dibebaskan. Itu beza dia negatif ni. Okay, negatif ni dia bukan menunjukkan magnitude. Tak. Bukan magnitude dia ke kiri ke kanan kan. Dia bukan arah. Okay, dia bukan arah. Kita belajar dulu kuantiti vektor. Ada magnitude, ada arah. Okay, haba ni dia sejenis tenaga, so dia bukan vektor. Dia bukan menunjukkan arah. Cumanya nilai negatif ni menunjukkan haba ini dibebaskan. Okay. Jadi kalau kiraan untuk tenaga haba tak ada negatif pun tak ada masalah. So kalau awak buat 30 tolak 6 pun tak ada masalah. Jelas tak? Insyirah faham tak Insyirah? Faham. Faham ya? So lepas ni kira kalau untuk matahari bertentu mesti perubahan suhu. Okay. Jadi kalau perubahan suhu dia mesti ada suhu akhir tolak suhu awal ataupun suhu yang tinggi tolak suhu yang rendah. Kita tengoklah sebab kalau situasi haba dibebaskan macam ni, okay, daripada suhu dia tinggi 30 sebab kita sejuk kan, jadi suhu dibebaskan, haba dibebaskan, jadi suhunya akhir dia lebih rendah, okay, suhu awal dia tinggi. Okay, jadi kita ambil perbezaan suhu. Jadi kalau perbezaan suhu awal nak mudah, kita ambil suhu awal tolak suhu akhir lah sebab suhu awal lagi tinggi. Selalunya yang akan jadi suhu awal tinggi ni kalau haba dibebaskan.
Haba dibebaskan. Jadi situasi dia sama juga dengan Q. Kalau situasi di atas ni semuanya haba dibebaskan kan? Okey, jadi semua jawapan akan jadi negatif. Ataupun kalau awak tak, macam Cuk kata tadi, tak buat negatif, kita buat suhu awal tolak suhu akhir lah. Siapa ada buatnya untuk Q? Kalau mungkin tadi Insyirah dia dah tersilap kat situ, so bila dah faham boleh betulkan, boleh buat kaedah yang betul, tak ada masalah. Guna Suci ada, Suci. You nombor 2 dapat berapa? 5500. Okey, 5500 joule. Okey, 5500 joule. Okey, so Suci punya jawapan Tania betul. Ikut kaedah yang betul lah. Okey, ini 1 kilogram, kita ambil C dia. Okay, yang lain siapa yang salah tu boleh rujuk tengok. Suhu 5 tolak 30. Okey, ataupun 30 tolak 5. Boleh saja. Kalau ini cikgu dapat jawapan dia dalam negatif lah. Negatif ni, kalau untuk ni tak ada pun tak apa. Sebab dia bukan menunjukkan arah. So kalau awak tak nak tulis negatif, tak ada, markah tetap akan dapat. Markah tetap akan dapat. Berapa markah soalan ni? 8 kan? Jadi kalau 8, setiap satu ni 2 markah. Macam ni, awak masuk nilai semua ni. Ni 1 markah. Ni 1 markah. Okay, ini 1 markah. Kalau tulis formula saja tak dapat. Sebab apa? Formula ni dekat selalunya depan kertas ada. Kalau untuk muatan haba tentu. Jadi kalau formula yang ada di depan kertas dah diberi, jadi tak ada markah untuk formula awak. Yang ada markah, awak masukkan nilai betul, jawapan betul berserta unit dapat 1 markah. Okey, kalau tak ada unit, boleh hilang markah. Okey, cecair R, sama dah. Okey. Kita guna formula yang sama. MC 1 kilogram, C dia adalah berapa? 300 kan? Okey, suhu je. Okey, cikgu buat tukar pula. Cikgu buat suhu yang tinggi lah, tolak suhu akhir. So kalau kita kira macam ni, yang ini kita akan dapat jawapan dia positif. Zafira dapat apa Zafira? Zafira Hanim ada kan? 5,200. 5,200. Sama tak nilai awak masuk dengan cikgu ni? Nilai sama ke tidak? Sama je. Tapi dapat 5,200. 1 darab 300 darab 26. Betul tak tekan? Sorry, itu. Berapa? 7,800. Kan? Okey. Thank you Zafira ni 7,800 joule. Unit jangan lupa joule, tenaga, haba jenis tenaga. Okey. Okey, yang last pula. Okey, yang ni cikgu letaklah. Cikgu laju sikit. Okey, ini kita buat negatif juga. So dapat awak cek jawapan awak negatif 2,856 joule. 2,856 joule. Cek jawapan awak. Okey, setakat ni ada masalah tak? Boleh lagi ya? Okey, kalau tak ada kita pergi tengok soalan yang kedua. Bandingkan kuantiti haba yang dibebaskan oleh cecair di 2B1. Cecair yang manakah akan beku terlebih dahulu? Okey, bila suruh bandingkan, kita buat bandingkan.
Dia suruh bandingkan kuantiti haba yang dibebaskan. Jadi perbandingan ni maksudnya awak bandingkan satu bandingan ni sama ada persamaan dan juga perbezaan. Okey. Kalau kita nak bandingkan kuantiti haba di sini, perbandingan dia adalah tak ada persamaan lah. Semua kuantiti dia berbeza. Cuma kita boleh nyatakan kuantiti haba mana yang paling besar, kuantiti haba mana yang paling kecil. Kita boleh buat kata yang paling besar adalah apa? Kuantiti haba yang dibebaskan yang paling besar adalah cecair R kan? 7,800. Dan kuantiti haba yang dibebaskan paling kecil adalah cecair S. Jadi kita boleh, kemudian baru kita jawab cecair yang manakah akan beku terlebih dahulu. Kita dah buat perbandingan. Yang paling besar adalah R, yang paling kecil adalah S. Jadi mana yang akan membeku terlebih dahulu? Cikgu nak seorang nyatakan mana yang beku terlebih dahulu. Siapa yang ada? Azrul? Mana yang akan beku terlebih dahulu Azrul? Kuantiti haba yang besar ke kuantiti haba yang kecil ni? Azrul ada kan? Ada. Kalau Azrul nak pilih mana? Cecair mana yang akan beku dulu? Kita tengok sebenarnya pada tenaga haba tu. Tenaga haba yang kecil ke yang besar? Yang mana Azrul? Cikgu nak suruh sebut PQRS. Azrul pilih yang mana? Azrul pilih mana Azrul? Azrul dah hilang ke? Azrul ada kan? Ada ke? Ada. Lama yang buat pilihan. Mana yang lagi cepat beku ni? Azrul? 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 Dah senyap dah Azrul ni. Kena buat pilihan susah ni Azrul. Abbas? Cakap beku dia ni kan, yang pencepat ni. Yang cepat beku. Saya pilih S. S. Pilih S. Okey. Maksudnya Abbas pilih S, kita pilih kuantiti haba yang dibebaskan yang paling rendah kan? 1,800. Okey. Jadi betul lah tu. Jangan takut-takut nak jawab. Yang beku dulu adalah S. Okey, betul-betul. Okey. Jadi cecair S akan membeku dahulu. Okey, sebab apa? Sebabnya dia membebaskan tenaga haba yang paling rendah untuk mencapai takat beku. Maksudnya dia hanya bebaskan 2,800 joule tu saja dah cukup untuk dia membeku. Kalau yang lain tu tenaga haba yang dia perlu bebaskan tu banyak, baru boleh beku. Jadi kita pilih kuantiti haba yang dibebaskan paling kecil. Jadi jawapannya adalah S lah. Cikgu harap awak pandai boleh buat pilihan. Ada soalan-soalan tak setakat ni? Ada lagi ya? Okey, kalau tak ada pergi soalan 2. Ni juga soalan struktur bahagian A. Awak tengok ni ada 2 gambar. Fenomena sudah jadi. Namakan fenomena dalam rajah A dan rajah B. Ini mudah je sebenarnya. Apa fenomena bagi rajah A dan rajah B? Siapa nak jawab?
Siapa yang ada kelas kita? Syailia Sobri. Syailia ada kan? Apa dia Syed? Syailia ada? Kod line tak okey. Kalau tak siapa? Wadina? Wadina ada? Wadina? Saya nak cuba cikgu. Okey, Nazira nak cuba. Okey, apa dia Nazira? Raja A bayu laut, Okey, Raja B adalah? bayu darat. Okey, terima kasih Nazira. Okey, jadi betul apa Nazira sebut. Okey, Raja A bayu laut, Raja B bayu darat. Okey, jadi kita tengok situasi dia, kita tengok mana hari siang, mana hari malam sebenarnya. Okey. Kalau siang ni bayu laut. Okey, siang bayu laut. Okey. Dan malam bayu darat. Okey. Selalu kita nak ingat nama bayu ni, dia darat ke laut, kita tengok mana kawasan yang sejuk. Mana kawasan yang sejuk. Okey, kalau waktu siang kawasan yang sejuk antara darat dengan laut lebih sejuk. Okey, jadi awak ingat dalam kepala, so siang bayu laut. Kita ambil kawasan yang sejuk, nama bayu tu bayu laut. Kalau malam, mana yang lebih sejuk, darat lagi sejuk daripada laut. Jadi itu sebab malam bayu darat. Okay. Jadi situasi dia kat sini awak kena terangkan. Okay, lukis arah bayu dalam Raja A dan Raja B. Okay. Jadi macam mana nak lukis? Ni cikgu lukis kat sini, awak tengok . Okay, bila untuk Raja A, kita lukis gambar bayu, kita akan lukis, okay, ini darat lebih panas. Bila panas, udara panas akan naik ke atas. Sebab ketempatan dia lagi rendah, jadi dia akan naik ke atas. So yang panas ini, udara yang panas ini akan bergerak pergi ke laut. Okay. Kemudian udara laut yang lebih sejuk ni, udara yang lebih sejuk, dia akan bergerak ke bawah dan dia akan bergerak ke darat. Okay, jadi anak panah yang perlu dilukis macam ni. Okay, yang laut dia pergi ke darat, yang darat akan pergi ke laut. Yang lebih sejuk akan pergi ke darat. Okay. Bila situasi, cumanya awak kena tengok anak panah atas dengan bawah lah. Kalau atas tu untuk udara yang panas, yang bawah ni untuk udara yang sejuk. Okay, jadi kalau situasi di sini, sekarang laut lebih panas. So udara panas dari laut, dia akan pergi ke darat. Kemudian yang darat yang sejuk, udara sejuk dia akan pergi ke laut. Boleh nampak tak beza dua ni? Okay. Beza nak panah ni. Yang atas tu kita lukis arah udara panas. Okay. Yang bawah tu kita lukis arah udara sejuk. Okay. Jadi untuk siang udara panas akan bergerak ke laut, udara sejuk akan bergerak ke darat, dari laut ke darat. Dan malam sebaliknya. Jadi lukis macam ni, berapa markah? 2 markah. Jadi kalau ni lukis betul 1. Katalah cikgu saya lukis satu anak panah saja. Tak cukup lah 1 markah. Tak ada. Kena lukis 2-2. Okay, jadi terangkan fenomena ni yang berlaku Raja A. So kalau untuk Raja A, untuk bayu laut. Okay, bayu laut. Jadi macam mana kita nak cerita? Okay, 3 markah. Jadi apa yang kita cerita? Kita cerita semasa siang lah. Semasa siang apa yang berlaku? Pertama sekali kita nyatakan darat dia lebih panas. Okay. Darat lebih panas
daripada lautan. Okey, daripada laut. Pada air laut kan, daripada laut. Okey, jadi bila dia lebih panas daripada air laut, daripada air laut, kemudian apa yang berlaku? Okey, jadi udara panas di darat, dia akan naik ke atas. Udara panas di darat akan naik ke atas. Okey, akan naik ke atas. Okey, manakala dia sebab apa naik ke atas? Kalau diminta lagi markah yang lebih besar, awak kena nyatakan sebab apa naik ke atas. Sebab udara panas ni dia kurang tempat. Jadi bila kurang tempat, dia akan naik ke atas. Okey. Jadi apabila berlaku keadaan ini, akan berlaku perbezaan tekanan udara. Okey, disebabnya bila naik ke atas, tekanan udara dia akan berkurang. Okey. Bila udara panas naik ke atas, ketepatan berkurang, tekanan udara akan berkurang. Jadi apabila ada berlaku perbezaan tekanan di antara udara, di antara atas dengan bawah, dia akan menghasilkan satu daya, cikgu, sebab dia 3 markah dia. So kita tak terangkan secara lebih detail lah. Yang point yang terakhir kita cuma kata perbezaan tekanan udara, okey, menghasilkan satu daya untuk menggerakkan udara dari laut ke darat. Okey. Ada satu daya yang dihasilkan untuk menggerakkan udara dari laut ke darat. Udara sejuk dari laut bergerak ke darat. 3 markah. Okey. Jadi awak dapat sini soalan ni 7 markah lah. 3, 4, 7 markah. Okey. Okey, setakat ni boleh ya? Okey, ada sebarang soalan lain tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita pergi untuk soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B ni, yang ni yang kalau dalam kertas SPM dia macam ni awak tengok. Soalan 1 dia ada maksud, tanya maksud juga. Nampak tak? Dia mesti ada bahagian B ni untuk pengetahuan awak akan ada 2 soalan. Okey. Bahagian B akan ada 1 soalan saja. Satu soalan yang wajib, bahagian B akan ada 2 soalan. Awak pilih 1. Okey, awak pilih 1. Okey, kemudian bahagian C akan ada 1 soalan wajib jawab. Okey, jadi kalau awak tengok ni, ni cikgu bagi contoh soalan lah. Okey, kalau bahagian B macam mana bentuk soalan dia, awak tengok. Soalan pertama dia akan tanya tentang maksud. Mesti soalan 1 mesti maksud. Okey, apakah dimaksudkan dengan haba pendam tentu penguapan? Apa dia haba pendam tentu penguapan? Siapa boleh beri? Apa yang ada lagi kat sini? Amai kat ni. Fatini boleh? Fatini. Fatini ada?
Mana Fatini? Fatini Nasuha, Lokman. Lokman ada Lokman? Ada. Apa haba pendam tentu pengawapan Lokman? Kuantiti haba yang diserap semasa pendilihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi. Apa dia? Kuat sikit Lokman, saya tak dengar. Kuantiti kuantiti Haba. haba yang diserap semasa pendilihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi. Okey. Takat tu saja. Oh ya. Dia okey. Terima kasih Lokman. Okey, Lokman. Tenaga haba yang dibebaskan dan diserap. Okey. Semasa proses pendidikan ya Lokman? Ya. Atau secara kondensasi. Okey. Okey, betul tak tu? Yang lain? Hampir-hampir nak betul. Apa lagi boleh? Nak dengar sikit suara ni banyak senyap. Fatini tak ada Hanis Samimi? Hanis Samimi ada tak? Hanis Samimi punya ayat macam mana? Sama juga ke? Haba pendam tentu pengawapan bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kg bahan itu tanpa perubahan suhu. Okey, terima kasih Hanis. Okey. Terima kasih Hanis, terima kasih Lokman. Okey, dua-dua okey. Lokman tadi pun jawapan sebenarnya betul. Betul tapi hampir betul lah. Tapi kalau jawapan Lokman tu, kalau kita tengok tadi, dia terberhenti sampai kondensasi saja. Jadi kalau sampai situ saja tak cukup untuk 1 markah. Pasal dah tulis panjang kan, ni tak dapat 1 markah juga. Tak lengkap. Lokman ya, dia kena ada tambah belakang. Bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Boleh tak Lokman? Ya. Tu kadang definisi ni pelajar memang kata cikgu tulis panjang 1 markah je. Memang. Dia kalau tak lengkap, dia tak maksudnya tak mencapai konsep fizik lah kalau kita tulis tak betul kan. Jadi kena tulis lengkap. Ya. Tadi jawapan tadi Hanis tadi tepat lah. Ya. Okey, kita tengok bagi soalan 2. Okey, soalan 2. Selalunya bila soalan bahagian B ni, buat esei ni, dia akan ada satu soalan. Yang ini sama macam dia mesti ada satu soalan mengenai prinsip kerja. Macam ni prinsip kerja yang macam mana kita terangkan bagaimana ikan boleh dimasak secara steam. Okey, yang ini cikgu tak nak terang lagi sebabnya yang ini sama dengan latihan apa cikgu bagi ni? Latihan formatif 4.3. Jawapan dia sama saja. Okey. Kalau awak tengok, pertama kita mesti sebut bila kita steam, kita mesti kata apabila air mendidih. Dia mesti kita akan panaskan air sampai air mendidih. Cikgu cuma baca je lah jawapan tu. Awak boleh rujuk balik jawapan tu dalam latihan formatif tu. Okay. Apa akan berlaku? Haba pendam penguapan akan diserap dan air akan bertukar menjadi steam. Okay. Bila air bertukar menjadi steam, ini akan menghasilkan proses kondensasi. Berlaku proses kondensasi di mana steam akan bertukar menjadi air. Jadi ketika itu haba pendam penguapan akan dibebaskan. Manakala haba yang dibebaskan itu yang akan memasak ikan tersebut. Haba pendam penguapan tu yang akan memasak ikan tersebut. Haba yang dibebaskan. Okay, jadi jawapannya ini sama macam dalam buku teks. Okay, soalan yang macam ni memang akan ada. Terangkan bagaimana proses apa. Macam ni, ini ikan dimasak. Mesti ada 4 markah. Okey, soalan B pula, ini soalan pengiraan. Sebab dah pukul 12 ni, cikgu terus awak boleh semak jawapan awak.
Laju sikit. Okay, B1 ni awak semak. Okay, tengok jawapan awak betul ke tidak. Okay, untuk soalan 1, apa jawapan dia? Kita nak hitung haba pendam tentu penguapan. Jadi kalau haba pendam tentu penguapan Q, kita tahu formula M sama dengan L. Okay. Penguapan LV. Okay. Jadi kita nak cari sekarang adalah L lah. Kita nak cari LV. So LV sama juga dengan Q bahagi M. Macam mana awak nak cari Q ni? Okay. Macam mana nak cari Q? Q ni kita guna apa? Siapa tahu ni? Beracun. Guna 100 joule per saat ni. Kita ambil berapa ni? Cikgu buat ni awak tengok. 100 darab apa maklumat yang dia bagi? Okey. 60. Dia bagi masa kan? Okey. 100. Okey, kenapa cikgu darab dengan ni? 2.1. Q ni. Lepas sorry. Allah. Nanti awak confuse. Okay, ni 2.1 darab 60. Siapa faham ni? Okay. Faham tak yang ni? Okay, macam mana? Tengok ni Yang ini, nilai ni, ini adalah nilai. Ini ada sebenarnya ni power. Ini power, kuasa. Okay, ini kuasa. Menggunakan suatu pemanas rendam pada kadar 100 joule per saat. Bila 100 joule per saat, joule tenaga bahagi masa itu adalah kuasa. Kita tengok unit. Cikgu tengok unit ni. Joule bagi saat ni adalah kuasa. Tenaga bagi masa, kuasa. Okay. Kemudian, kita sekarang ni Q ni kita tak tahu berapa. Okay, Q ni kita ambil formula yang sebelum ni awak buat sebelum ni kita tahu P sama juga dengan Q bahagi T. Jadi cikgu ambil Q sama juga dengan P darab T. Jadi yang ini P, cikgu ambil ini P. Ini cikgu ambil masa T. Masa ni kita ambil mana? Kita ambil sebab nak haba pendam tentu. Jadi kita ambil bukan suhu yang tidak berubah dari sini. Okay, jadi 3.6 masa dia 3.6 minit tolak 1.5 minit. Dapat 2.1. Betul tak? Kan? Dapat 2.1 minit. Jadi itu sebab cikgu buat 2.1 darab 60. So dapat bahagi dengan jisim pula 0.05 kilogram. So dapat. Ada siapa yang betul tak dapat sama dengan cikgu? Siapa yang betul? Beritahu cikgu kat sini. Cikgu nak tahu siapa. Mungkin ada. Ada tak? Kalau tak ada berbunyi ni, seorang tak dapat. Tak ada Tak ada yang sama dengan cikgu. Susah agaklah soalan ni. Suci pun tak dapat. Suci, siapa lagi? Alida.
Nazira, tak dapat Nazira. Tak, salah formula. Yeah. Tapi faham ni ya? Faham. Okey. Jadi kalau untuk soalan nombor 2, muatan haba tentu. Okey, sama juga. Sama juga. Kita guna formula ni juga. Kalau awak tengok nombor 2 ni kan, okay, cikgu tulis sini. Okey, nombor 2, kalau nombor 2 ni pun dia sama juga. Kita guna sama juga QMC theta. Okey. Jadi kalau kita nak cari C, maksudnya Q bahagi M dengan perubahan suhu. Jadi sama juga kita ambil P, Q ni kita ambil P darab T M perubahan suhu. Jadi kalau P ni kita ambil 100. Okey, cuma masa dia kita ambil di sini ke sini lah. Sebab muatan haba tentu. 1.5 darab dengan 60 sebab nak tukar dalam saat, mesti tukar dalam saat. Okey, bahagi jisim. Jisim dia 0.05 tadi. Darab dengan perubahan suhu 82 tolak 30. Okey. Jadi awak akan dapat, okey, jawapan dia 3.46 darab 10 kuasa 3. Unit jangan lupa, cikgu tulis kat sini. Joule, kilogram. Unit kena ada. Okey? Boleh. Ini maksudnya awak kena tahu membaca maklumat daripada graf dan juga daripada info yang diberilah. Dia tak sebut direct itu kuasa. Dia sebut kadar. Mana rendah pada kadar. Kadar tu jadi kadar apa ni, kita tengok unit dia tu lah. Joule bahagi masa, maksudnya itu adalah kuasa. Okey, soalan yang terakhir ni, ini sangat penting nak jawab, cara jawab. Raja di bawah menunjukkan sebuah radiator enjin kereta. Okey. Anda dikendaki memberi cadangan untuk mereka bentuk sebuah radiator enjin kereta. Nyatakan dan terangkan cadangan tersebut berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey, untuk soalan ni cikgu suka ingatkan awak cara menjawab dengan betul. Dia akan ada, soalan ni wajib 10 markah. Untuk bahagian B ni, okey, cikgu nak minta maaf sikit. Soalan ni, yang ini, soalan C ni, sebenarnya sebab ini buku tahun lepas. Waktu tu format SPM yang betul-betul sebenarnya tak keluar detail lagi, tapi buku ni dah keluar. Ini diikut format lama SPM. Okey, format lama SPM. Format lama SPM, soalan yang bentuk C ni, yang untuk C ni saja. Yang ni selalunya dia bahagian B. Okey. Kalau ikut sini yang cikgu bagi ni section B. Okay, sebenarnya yang ini nanti ada di section C. Section C ni maksudnya tiada pilihan soalan. Kalau keluar soalan ni, inilah yang awak jawab. So tak ada boleh pilih. Okey. Jadi bentuk soalannya akan ada soalan yang di mana awak kena mengubah suai, memberi cadangan, okey, sebanyak 10 markah. Kalau yang ni awak kena beri cadangan nak reka bentuk radiator enjin kereta. Selalu dia dah bagi apa aspek-aspek untuk reka bentuk yang awak perlu ada, cuma awak kena bagi cadangan. Apakah ciri-ciri yang sesuai? Okey, kalau kat sini dah nyata dah. Bilangan dia nak, okey. Bilangan bilis sirip nak guna macam mana? Saiz kipas macam mana? Laju putaran kipas bagaimana? Takat didih dan juga muatan haba tentu dicair. Yang ni semua 10 markah. Kalau 10 markah bermakna awak kena ada 5 ciri yang awak kena tulis. Kalau kat sini senarai dia bagi 4 dia kan? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada 5. Kat sini 1, 5. Nampak tak? Sebab nombor 2 ni dia ada saiz kipas dan laju putaran. Okay.
mesti ada 5. Sebabnya satu jawapan, 2 markah. Okay. Jadi yang ni kita dah ada, kita nampak ada 5. Kalau katalah tak ada, cikgu saya nampak ada 4 ciri dia bagi. Bermakna salah satu ciri lagi awak kena tulis 2 isi lah, 2 info. Okay, macam mana nak jawab soalan macam ni? Cikgu akan ni. Seperti yang cikgu dalam SPM, kalau soalan macam ni kita kena buat table. Cikgu pernah bagi tu kan. Terpecah 2 bahagian. Ini aspek dia. Ini sebab dia. Sebab apa awak pilih aspek-aspek yang sebegitu? Okay. Macam nombor 1 dia kata bilangan bilis sirip. Okay, nombor 1. Kita akan tulislah bilangan bilis, bilah sirip. Okay, bila bilangan, kita jangan tulis bilangan bilah sirip 2, 3, 4, 5, 6, tak. Kita tulis sama ada bilangan tu kita nak banyak ataupun sedikit. Okay. Jadi kalau untuk radiator kereta, so yang sesuai sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Pelajar lelaki betul lagi mahir ni. Kalau untuk radiator enjin kereta ni, bilah sirip. Nampak ni bilah sirip sini. Nak lebih sikit ke banyak lagi bagus? Kita perlu sikit ke banyak? Kelas saya tak ada yang tak ada bersuara, Fawaz, Megat, Syukur. Kita akan pilih yang tak bunyi ni. Cikgu nak kira hadir ke tak hadir ni? Ada ke tak ada dalam kelas cikgu ni? Ada ya. Ada. Cikgu takut tak ada orang ni. Tak ada orang yang hadir Cikgu seorang je ke? Okey, bilangan bilah sirip kita pilih banyak. Sebab apa banyak? Supaya apa? Macam kipas lah. Kan sirip. Supaya apa? Supaya enjin kereta sejuk. Enjin kereta dapat disejukkan dengan mudah. Sebenarnya soalan ni mudah je sebenarnya kan kalau kita faham. Kena tulis macam ni lah. Buat table macam ni. Okay, dapat disejukkan dengan mudah. Okay, kemudian baru kita pergi ciri yang kedua. Kipas. Dia ada 2 tadi tu, kipas. Saiz kipas dengan laju putaran kipas. Kita tulis dulu saiz kipas. Saiz kipas agak-agak nak besar ke kecil? Kalau nak bagi sejuk ni enjin kereta ni. Besar. Okay. Besar, saiz kipas yang besar. Supaya boleh menyejukkan kawasan yang lebih besar. Kalau awak tulis macam sama di atas ni juga, katalah ada pelajar tanya, cikgu kalau sebab yang atas dengan bawah sama je boleh tak? Sebenarnya boleh. Kalau awak tulis saiz kipas yang lebih besar, enjin kereta dapat disejukkan dengan lebih mudah. Sebenarnya pun boleh sebab dia maksud dia sama je. Okay, dia 3 ni. Saiz kipas yang besar, satu lagi laju kan. Laju putaran kipas. Okay, laju putaran kita nak tinggi ke rendah? Tinggi. Okay. Yang ni 3 ni sebab dia kita boleh tulis ayat sama saja. Sama. Sebab kita nak hasilkan kawasan yang sejuk, yang lebih besar. Kan? Jadi tak ada masalah. Kalau soalan macam ni, kalau sebab tu sama tak ada masalah. Memang akan ada sebab yang sama. Sebab kita nak capai satu matlamat yang sama. Betul tak?
Okay, cuma aspek awak ni, ciri-ciri ni kena betul lah. Sebab yang sama tak ada masalah. Okay, sekarang ni yang ni dah 2 markah. Ini 2 markah, maksudnya satu petak ni semua 1 markah. So ini 2 markah. Nampak? 2, 4, 6. Okay, jadi lagi 4. Maksudnya ada lagi 2 ciri. Takat didih. Takat didih cecair kita nak tinggi ke rendah? Yang sesuai. Takat didih kita nak tinggi ke rendah? Kalau sesuai ni dalam enjin kereta. Kita nak rendah. Rendah. Ada sebut tinggi rendah. Okey, awak fikir sini. Kalau takat didih rendah, maksudnya air nanti mana yang mudah mendidih? Takat didih tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Takat didih tinggi, air akan mudah mendidih. Ya. Okey, awak macam ni kalau cikgu kata, okey, air ada cecair A takat didih 100, cecair B takat didih 20. Tengahlah. Okay. Jadi mana yang akan mendidih dulu? Takat didih yang 100 ke 20? 20. 20. Jadi maksudnya kalau suhu baru rendah saja 20, air dalam tu dah mendidih. Jadi kalau dalam kereta lah, cecair yang dalam enjin kereta tu, elok yang takat didih terendah ke tinggi? Kita nak dia mendidih. Takat didih tinggi. Jadi cikgu nak awak berfikiran macam tu. Okay, cuba fikir macam tu. Kalau dalam kereta, kalau takat didih yang rendah, nanti cecair dalam tu cepat mendidih, bahaya tak kereta? Bahaya. Kan, bahaya enjin, meletup nanti kan kalau mendidih cepat. Jadi kita pilih takat didih yang tinggi lah. Maaf lah tulisan cikgu ni Okay, takat didih yang tinggi lah sebab kita nak elakkan supaya cecair tidak mendidih dengan cepat. Supaya cecair tidak mudah mendidih. So kita pilih cecair yang suhu dia tinggi lah, takat didih dia tinggi. Kalau tak mudah mendidih lah, bahayalah kan cecair dalam kereta tu tak mendidih. Yang akhir sekali muatan haba tentu. Cikgu tulis C je lah ya. C tu muatan haba tentu. Muatan haba tentu pula kalau untuk cecair tersebut kita nak rendah ke nak tinggi? Muatan haba tentu. Rendah. Kita cuba fikir macam ni lah. Kalau nilai dia tinggi, maksudnya kita perlukan tenaga haba yang besar. Kan? Kalau nilai dia besar, kita perlukan tenaga haba yang besar untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Okay. Tapi kalau muatan haba dia rendah, kita haba sikit saja, suhu boleh naik 1 darjah Celsius. Kan? Jadi muatan haba tentu ni kita nak tinggi ke rendah? Tinggi. Kita kait juga kan? Jadi kita kena ambil yang tinggi lah. Supaya dia dua lah. Satu kita kata sama ada haba yang diserap tidak mudah dipanaskan lah. Cecair tidak mudah dipanaskan. Dia sama macam ni. Cecair tidak mudah dipanaskan. Okay, cecair tidak mudah dipanaskan lah. Sebab kalau rendah, awak kuantiti haba dah sikit saja, suhu dah naik 1 darjah Celsius. Tapi kalau muatan haba tinggi, kuantiti haba yang perlu besar, baru dia boleh naik 1 darjah Celsius. Ya? Okay. Boleh ya? Okay, jadi cikgu sampai kita takat ni. Kemudian, yang ni soalan kalau bahagian B ya. Cikgu nak share sikit. Ada sebarang soalan tak? Takat ni.
Tak ada jadi kalau awak tengok ni, ini semua ni, ini 10 markah. 10 markah, besar ni 10 markah. Yang ni kalau soalan cikgu kata bahagian C, dia ada satu lagi soalan. Awak tengok contoh macam ni. Yang ni bahagian B, yang ni sebenarnya bahagian B. Ini bahagian B. Yang 10 markah. Awak tengok soalan dia suruh, dia bagi ciri-ciri periuk tekanan, ada PQRS. Berdasarkan jadual ni, ciri dalam jadual, huraikan kesesuaian setiap ciri. Huraikan kesesuaian setiap ciri, tentukan periuk tekanan yang paling sesuai untuk memasak makanan yang dalam masa lebih singkat. 10 markah. Soalan yang macam ni, ini ada pilihan. Maksudnya awak ada 2 pilihan soalan. Yang ini pun jawab kena dalam bentuk jadual juga. Nanti cikgu akan bagi contoh tengok soalan yang lain lagi. Okey. Yang ni awak buat pilihan. Kalau soalan tadi awak mengubah suai mereka bentuk. Yang ini soalan awak buat penyelesaian masalah untuk menganalisis mana yang sesuai. Kesesuaian. Okey, jadi ada 2 bentuk soalan esei. Jadi selepas ni, okey, cikgu akan berhenti setakat ni, dah pukul 12 lebih dah. Okey. Okey, cuma untuk terakhir ni cikgu nak nyatakan kat awak kat sini. Okey. Selepas ni, untuk sampai kelas kita minggu depan, sebab cakap minggu ni cikgu tak bagi apa-apa latihan. Nanti dalam selepas kelas ni cikgu akan masukkan dalam Google Meet kita punya rakaman. Kemudian cikgu akan sertakan sekali satu video untuk pengenalan untuk topik yang seterusnya, iaitu gelombang. Okey. Untuk awak lihat, dan dalam tempoh sampai minggu depan, sampai hari Selasa kan. Sampai hari Selasa depan,